rancangan Minda Intelek. Dan untuk kita kembali bersama dengan yang berbahagia Profesor Dr. Ma'rufah, kita masih lagi berbicarakan tentang contoh-contoh teladan Rasulullah. Selepas ini mungkin Doktor boleh ceritakan tentang tindakan Rasulullah terhadap kanak-kanak mungkin. Ya, kanak-kanak juga demikian. Kita lihat Rasulullah sangat sayang pada kanak-kanak. Dan kanak-kanak tidak dibiasakan dengan orang dewasa dalam kes persahabatan, pergaulan harian. Rasulullah sentiasa saja apabila melihat seorang kanak-kanak, sebuah contohnya seekor burung, lalu dia mengambil perhatian. Namanya Abu Umar dan namanya lain, tetapi Rasulullah panggil ya Abu Umar, macam seolah dia ada anak. Jadi dia melawat dengan kanak-kanak demikian. Dia tanya apa yang ada di tangan, ada burung, dan dia selalu gelarkan bila jumpa dengan kanak-kanak ini, dia selalu, mana burung anda? Dia selalu sebut bila dalam selepas masa yang lain pun demikian. Dan ini bagaimana Rasulullah mengambil hati kanak-kanak. Kita lihat bahawa Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia memeluk Islam sangat-sangat awal ketika usianya menjelang 7 tahun saja. Dan Sayyidina Ali adalah sepupu berbagi Rasulullah. Dan bagaimana Rasulullah melihat dengan kanak-kanak, dan apabila ada kanak-kanak datang padanya untuk dilakukan tahnik dan sebagainya, Rasulullah mengambil dan mendoakan kanak-kanak tersebut. Bahkan dengan cucu-cucunya sendiri, dengan Hasan, dengan Husain, Sayyidina Hasan Husain, dibiarkan bermain-main. Ada sekali itu Rasulullah tidur, sengaja dia tidurkan dirinya dan diletakkan cucunya Husain ke atas badannya, di atas perutnya. Dan Husain kencing di atas perut Rasulullah. Dan sahabat yang melihatnya segera ingin mengambil kanak-kanak si bayi tadi, tapi Rasulullah tak biarkan dia kencing. Dan Rasulullah membiarkan kanak-kanak itu kencing. Dan bagaimana juga dengan kanak-kanak lelaki yang lain juga, apabila Rasulullah riba dia kencing. Dan Rasulullah hanya membiarkan dan meminta air untuk direnjiskan. Ini timbul dalam fiqh sirah bahawa, ataupun dalam fiqh juga, kencing anak-anak itu direnjis. Tidak perlu dibasuh. Tidak dibasuh bagi kanak-kanak lelaki, tetapi kanak-kanak perempuan dibasuh. Dan betul ada hikmahnya. Dan mungkin kalau saya boleh sebut tentang kajian moden yang dilakukan tentang air kencing kanak-kanak lelaki dan perempuan ini, ada perbezaannya. Mereka cuba mengambil air kencing kanak perempuan dan ambil air kencing lelaki. Apa perbezaan kandungannya? Dan seorang saintis ini melihat kandungan bakteria. Dia dapati kandungan bakteria di dalam kencing kanak-kanak lelaki lebih kecil bilangannya, tetapi dia meningkat sepanjang hayatnya mencapai 2 tahun, dia meningkat ke atas. Dan bayi-bayi perempuan pada masa dilahirkan kandungannya sangat tinggi, kemudian dia menurun bilangan bakterianya menurun. Si lelaki pada kecil naik ke atas, dan dia bertemu pada usia 2 tahun bilangan bakteria lelaki dan perempuan sama. Dan ini cukup cantik sebab ini hikmah yang kita dapat terangkan. Tetapi tentulah ada banyak lagi hikmah yang kita tidak dapat selami. Tetapi ini menggambarkan bagaimanakah setiap hukum Islam itu ada hikmahnya yang mungkin dapat kita lihat hikmahnya secara jelas. Kadang-kadang kita dapat melihatnya, tetapi hal ini mungkin dapat dilihat pada zaman moden hari ini satu aspek daripada hikmah ilahi. Dan apa yang ditunjukkan oleh pengarang ini ialah bagaimana masyarakat kita hari ini. Apakah kanak-kanak yang ada dalam masyarakat kita juga memberi bimbingan yang sama? Sebab kanak-kanak ini dia tidak sentiasa kanak-kanak, dia akan cepat membesar menjadi remaja dan akhirnya membentuk masyarakat yang kita pula yang dewasa ini semakin lama semakin tua, dan mereka menggantikan. Dalam penggantian ini hendaklah kita memberikan perhatian kepada semua aspek, sebab generasi akan datang terbentuk daripada wajah orang dewasa hari ini. Bagaimanakah peranan kita dalam masyarakat, dan kita harus mengambil, walaupun bukan anak kita, tetapi dalam masyarakat kita harus bertanggungjawab dalam satu masyarakat untuk membentuk satu keindahan. Itulah yang ditunjukkan